Babul iqa' baina sajdatain. Ini bab duduk iqa' di antara dua sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Zubair, beliau mendengar Tawus berkata, kami pernah berkata kepada Ibnu Abbas berhubung dengan iqa', bentuk duduk di atas dua tumit fi sujud, yakni di antara dua sujud, bukan dalam sujud, yaitu di antara dua sujud. Beliau berkata itu adalah sunnah. Qala, beliau berkata, yakni Tawus, qulna, kami katakan, sesungguhnya kami nampak duduk begitu jafa'an birrajul, suatu kekasaran, pada seseorang. Jadi bentuk duduk yang seperti itu kelihatan kasar pada seseorang. Ibnu Abbas pun berkata, itu adalah sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis tentang apa yang dibaca, apa yang diucapkan oleh seseorang apabila dia mengangkat kepalanya daripada rukuk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah, Tuhan kami, bagimulah segala pujian, sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa-apa yang engkau mahu lagi selepas itu, dan sepenuh apa-apa yang lain selain daripada yang tersebut itu. Qala Abu Dawud, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah dan Syu'bah bin Al-Hajjaj mengatakan, diambilnya daripada Ubaid Abil Hasan hadis ini, tetapi tidak terdapat di dalamnya sebutan selepas rukuk, yakni bacaan tadi. Sufyan berkata, kami bertemu dengan syekh itu, yaitu Ubaid Abil Hasan. Dia tidak ada menyebutkan dalam riwayatnya selepas rukuk. Abu Dawud berkata, Syu'bah meriwayatkannya daripada Abi Ismah, daripada Amash, daripada Ubaid. Beliau berkata selepas rukuk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan ketika beliau mengucapkan, yakni selalu mengucapkan hina yaqul, ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, apa yang dia selalu ucapkan itu, Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawat, mil'as sama', muammal berkata mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlus thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abd. Engkaulah yang layak dipuji dan diagungkan, engkaulah yang paling berhak untuk diucapkan begitu oleh seseorang hamba, oleh hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan semua kami ini adalah hamba bagimu. La mani'a lima a'taita, tidak ada penghalang bagi apa yang engkau mahu berikan. Mahmud menambahkan dalam riwayatnya, dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang engkau halangkan. Kemudian mereka bersepakat dalam satu nuskhah, ittafaqa, mereka berdua, perawi itu bersepakat, yang ini dalam menyebutkan perkataan berikut ini, wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, yaitu itulah wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, orang yang mempunyai kekayaan tidak berguna untuk melepaskan dirinya daripada engkau kekayaannya itu.
Wa qala Bishr dalam riwayat ini berkata, Rabbana lakal hamd. Mahmud tidak berkata, tidak menyebutkan Allahumma, tetapi dia berkata Rabbana walakal hamd. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kamu ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Kerana sesungguhnya orang yang ucapannya berbetulan, menepati ataupun serentak dengan ucapan malaikat, diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan daripada Amir, beliau berkata, makmum di belakang imam tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tetapi mereka mengucapkan Rabbana lakal hamd. Bab doa di antara dua sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ataupun berdoa di antara dua sujudnya, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah daku, kasihanilah daku, afiatkanlah, sejahterakanlah daku, wahdini, pimpinlah daku, warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Bab orang perempuan mengangkat, yakni kepalanya, ketika mereka bersembahyang berjemaah dengan imam daripada sajdah. Dalam nuskha yang lainnya begini bunyi, bab raf'in nisa' ru'usahunna min as-sujud idza kunna ma'ar rijal. Gitu tajuk tu bunyi. Bab orang perempuan mengangkat kepalanya ketika mereka bersama lelaki dalam sembahyangnya. Yang ini sembahyang jemaah dengan lelaki lah. Mengangkat kepala daripada sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakar, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia mengangkat kepalanya selagi orang-orang lelaki tidak mengangkat kepalanya, kerana takut mereka akan ternampak aurat orang-orang lelaki. Bab tulil qiyam min ar-ruku' wa baina as-sajdatain. Ini bab lama masa berdiri daripada rukuk dan di antara dua sujud. Lama masa duduk di antara dua sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud baginda, rukuknya, duduknya dan duduk di antara dua sujudnya hampir-hampir sama. Jadi hampir-hampir sama lamanya. Diriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, tidak pernah aku bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya daripada Rasulullah, tapi dalam kesempurnaan. Yang lebih ringkas sembahyangnya dalam kesempurnaan daripada Nabi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, baginda berdiri sehingga kami berkata, qad auhama, dia telah terlupa. Dia telah terlupa. Ataupun mana uhima, dia telah tersalah. Kemudian baginda bertakbir dan bersujud dan duduknya di antara dua sujud, wa kana yaq'udu bainas sajdatain, dan baginda duduk di antara dua sujud sehingga kami berkata,